Saya bagi hormat Kubang Kriam. Terima kasih Datuk Pengerusi. Di bawah kepala B62 010100, saya ingin mendapat penjelasan dari pihak Kementerian Dalam Negeri tentang Akta Percetakan Teks Al-Quran APTQ 1986 dan permohonan penggunaan pelekat hologram. Kita mendapat banyak komplain daripada pengguna yang terpaksa membayar lebih akibat daripada pelaksanaan akta ini, yang saya rasa kementerian telah dapat mengenal pasti tentang kesahihan ataupun keabsahan satu naskah Al-Quran, yang saya rasa cukup untuk kita berikan penilaian berdasarkan pada kod pencetak. Bukan banyak sangat syarikat dalam negara kita ini yang mencetak Al-Quran. Saya faham dan boleh bersetuju naskah Al-Quran, Muqaddam dan apa-apa juga yang berkaitan dengan agama ini perlu ada pengawalan. Itu saya setuju. Tetapi dengan pelaksanaan pelekat ini dan kementerian telah mewajibkan untuk memberikan bayaran RM1 terhadap setiap naskah ini, sudah tentu pihak penjual kedai akan menaikkan harga naskah tersebut. Dan ini telah menyebabkan bahawa pengguna terpaksa membayar lebih RM1. Jadi apalah gunanya sangat penggunaan kaedah ini, sedangkan kerajaan boleh kenal pasti. Mungkin ada satu dua saja syarikat yang mencetak Al-Quran ini dan ada kod di situ. Tak perlulah nak tampal pelekat itu dan dapat RM1. Dan saya bimbang, takut syarikat-syarikat yang dapat ini pun syarikat-syarikat yang berkepentingan, yang tak pasal-pasal buat projek, berunding dengan pihak KDN, dapat projek untuk diri mereka. Pengguna tambah lagi untuk mendapatkan satu naskah, kena bayar lebih lagi. Dan penggunalah yang menanggung risikonya. Sedangkan harga barangan di pasaran semakin hari semakin naik. Beli ikan sayur, harga tak terkawal. Ni tambah lagi pula nak beli satu naskah Al-Quran, kena tambah lagi RM1. Sedangkan pengawalan yang cukup mudah. Pengawalannya cukup simple, yang tidak perlu memerlukan satu akta yang lebih spesifik. Cukup dengan kita mengenal pasti apakah barcode ataupun ada kod yang tertara pada setiap naskah yang kita boleh terus menuju kepada pencetak atau syarikat yang mengeluarkan naskah itu. Jadi saya menerima komplain yang ramai daripada rakyat jelata yang terpaksa kena bayar lebih. Kena beli stiker RM1, tampal dekat Quran itu, dan kemudian bila penjual nak jual Quran itu, pembelilah, penggunalah yang kena bayar lebih RM1. Jadi saya harap kementerian dapat untuk melihat tentang perkara ini. Kalau nak nombor rujukan pun saya boleh bagi di sini, KDN PQ/Q 1001-21 dalam kurungan 13, satu arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian. Kemudian Datuk Pengerusi di bawah 020400 tentang risikan keselamatan. Dan kita faham baru-baru ini ada satu kumpulan di Sabah yang dikatakan dicop sebagai pengganas dan kembali ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Saya ingin mempertegaskan kita tidak mungkin boleh bertoleransi dengan kumpulan-kumpulan yang seperti ini, yang dikatakan ada tuduhan nak membunuh atau perancangan membunuh seorang wakil rakyat. Dan apapun kegiatannya, kalau ada bukti, inilah satu tindakan yang kita tak boleh nak bertoleransi. Itu aspek keselamatan. Tapi apa yang saya ragui di sini adalah tentang risikan keselamatan ataupun rekod yang ada pihak polis. Sudah tentu dalam jangka waktu yang begitu lama boleh
membuat pengawalan terhadap kumpulan ini. Dan bukanlah besar sangat. Tapi apalah gunanya dia bawa pula kembali akta menggunakan ISA ini. Itu yang saya rasa kita harus konsisten. Kalau Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib telah datang ke Parlimen ini dan berucap pada hari Malaysia 16 September yang nak repeal ISA, besok datang lagi ke Parlimen untuk repeal ordinan darurat dan seumpamanya, itu satu perkara yang bagus, perkara yang baik yang kita boleh beri sokongan. Tapi in the between itu berlaku pula penangkapan di bawah ISA. Saya rasa risikan keselamatan harus memberikan laporan yang lengkap, dan kemudian kalau benar mereka anda bukti, ya betul, bawa mereka ke muka mahkamah. Apa pun kegiatan, sama ada pertuduhan ke atas keganasan, rompakan bersenjata ataupun apa juga pertubuhan yang ingin melaksanakan keganasan dalam negara kita, saya rasa ini kita tak boleh tolak ansur. Tetapi jangan lagi gunakan ISA. Ada banyak lagi akta dengan kecekapan, kecanggihan, risikan dan maklumat dari pihak keselamatan. Saya rasa kita boleh atasi perkara ini. Jadi saya harap apa risikan keselamatan yang menyebabkan mereka ditahan kembali dalam operasi ISA baru-baru ini, saya harap dapat diberikan detailnya, penjelasannya. Saya harap jawapan daripada pihak KDN tentang perkara ini. Kemudian saya pergi kepada 06 000 tentang pendaftaran negara. Saya mendapat satu jawapan bertulis di atas soalan saya yang tidak dapat dikemukakan pada pada 21 November tentang meminta penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri terhadap prosedur, asas dan kriteria utama dalam proses memberikan taraf kerakyatan kepada rakyat asing. Nyatakan sejak merdeka hingga sekarang berapakah jumlah warga asing yang telah diberikan status kerakyatan dalam negara kita. Dan jawapan yang diberikan kepada saya adalah sejak merdeka kita menerima lebih kurang 1,365,027 orang sejak merdeka dan yang kita berikan status kerakyatan. Jadi saya ingin mendapat penjelasan di sini yang berkaitan juga tentang sistem biometrik yang dijalankan dan juga tentang apa yang dikatakan pemutihan tentang pegawai pajak asing dalam negara kita. Jadi untuk dalam angka ini, dalam perkara yang melibatkan perkara 16, seseorang yang berumur 18 tahun lebih yang dilahirkan di persekutuan sebelum merdeka, adakah juga termasuk di dalam angka ini? Saya rasa itu tidak perlu diperjelaskan sebab itu telah menjadi suatu persetujuan bila kita menerima kemerdekaan bahawa mereka yang lahir sebelum kemerdekaan kita itu automatik diberikan diberikan taraf warga negara. Kalau itu tidak termasuk, jadi saya minta tahun manakah? Kalau boleh dalam daripada tahun 90 kalau boleh sampai sekarang, berapakah jumlah sebenarnya yang diberikan taraf kerakyatan ini, supaya kita dapat melihat adakah pemberian mereka ini telah mengikut kriteria yang ditetapkan ataupun ianya berlaku semacam sindiket yang memang sengaja mendaftarkan secara borong atau secara blok dalam jumlah yang ramai tentang warga negara asing yang diberikan kerakyatan yang begitu mudah dalam negara kita. Terima kasih, Datuk Mengerusi.